Hai, Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ini cikgu akan mengajar kesan pergerakan kerak bumi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan kerak bumi? Adakah bumi kita ini bergerak? Ya, bumi kita ini bergerak kerana kerak bumi ini dia terapung di atas mantel. Sebab itulah dia bergerak-gerak. Jadi awak kena ingat balik apa itu mantel, apa itu plat bumi, plat dan juga yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, permukaan bumi kita ini terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dipanggil sebagai plat. Okey, plat. Yang ni plat luar dan dia terbahagi kepada dua, iaitu plat daratan dan juga plat lautan. Lapisan plat ini dia berada di atas lapisan mantel. Okey, ingat balik apakah ciri-ciri mantel, iaitu dia separa, tercair dan dia berlaku perolakan menyebabkan kerak bumi ini dia sentiasa bergerak. Plat bumi ini bergerak. Okey, pergerakan kerak bumi ini menyebabkan berlakunya proses pertembungan dan juga percapahan. Jadi proses ini menyebabkan pelbagai kesan, iaitu kepada pembentukan bumi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hanyutan benua? Okey, hanyutan benua iaitu bermaksud percapahan atau pemisahan plat menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Yang pertamanya, apakah maksud benua? Benua ialah satu daratan yang sangat luas. Okey, pada zaman dahulu 200 juta tahun dahulu ini, dia mempunyai satu je benua, iaitu satu benua sahaja. Akhirnya bila bumi ini bergerak menyebabkan berlakunya proses pemisahan plat. Okey, proses pemisahan plat. Okey, semakin hari dia semakin berjauh, semakin berpisah. Okey, pada 135 juta tahun dahulu akhirnya menyebabkan 7 benua seperti sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua ni. Okey, seterusnya gunung lipat. Okey, gunung lipat ini berlaku disebabkan oleh pergerakan dan pertembungan plat bumi. Okey, bila dia bergerak, bumi bergerak, ia akan berlakunya daya mampatan dari arah yang berbeza, bertentangan, iaitu dari sini satu menyebabkan dia akan naik. Okey, yang naik ni dia akan jadi gunung. Okey, bantaran gunung. Yang bawah ni dia jadi lembah. Jadilah seperti ini, gunung lipat. Okey, faham? Okey. Seterusnya gunung bongkah. Okey, gunung bongkah ini berlaku disebabkan akibat daripada pergerakan bumi. Okey, pergerakan bumi yang dipanggil sebagai gelinciran ataupun sesaran. Okey, bila adanya daya mampatan ataupun daya tegangan, ia akan menyebabkan berlakunya lurah gelinciran ni. Okey, bila ni dipanggil sebagai gunung bongkah. Gunung bongkah. Dan ini dipanggil sebagai lurah gelinciran. Okey, faham? Yang seterusnya gempa bumi. Bagaimana gempa bumi itu berlaku? Okey, negara kita ni terjarang berlaku gempa bumi. Biasanya di Filipina, di Jepun. Okey, baru-baru ini di Gunung Kinabalu. Okey, bagaimana dia terjadi? Okey, terjadi disebabkan berlakunya daya tekanan. Sebab adanya daya tekanan menyebabkan pertembungan dan himpitan antara plat. Jadi bila berlakunya himpitan dan antara plat, dia akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plat. Okey, mari kita tengok dulu apakah bila berlakunya tu dia akan berlaku gegaran. Ini ketika solat. Kita akan rasa penghuyung ayam. Okey, itulah berlakunya gempa bumi. Kita akan merasa gegaran. Okey, kejadian gempa bumi di dasar laut
berpotensi mengakibatkan tsunami. Okay, kalau di laut kita panggil dia tsunami. Kalau di daratan dipanggil gempa bumi. Okey. Saya nak tunjuk iaitu di kawasan sepadan plak. Biasanya di kawasan sepadan plak ini iaitu di bahagian plak tektonik, iaitu di mana berlakunya pergeseran antara kepingan kerak bumi menyebabkan berlakunya peralihan tanah yang besar. Jadi peralihan tanah ini dia akan menyebabkan berlakunya gempa bumi. Tempat biasa yang mengalami gempa bumi iaitu biasanya di cincin api Pasifik, iaitu Pacific of Ring Fire. Dia merupakan sempadan pertembungan antara dua plak yang tektonik, sepadan plak. Contohnya macam seperti gambar ini. Okey. Ni. Di sini adalah yang sering berlaku gempa bumi. Okey, seterusnya gunung berapi. Gunung berapi ini terbentuk bila berlakunya pertembungan dua plak yang mewujudkan zon benang. Okey, jadi kita ulang terus ya. Okey. Ia terjadi disebabkan oleh adanya zon benang. Zon benang ni bermaksud dua plak yang terbentuk, iaitu satu di atas dan juga satu di bawah. Okey. Jadi satu yang di bawah ini dia akan berjumpa dengan magma. Magma ni dia ada di lapisan mantel. Jadi menyebabkan magma ini ada ruang untuk dia naik ke atas. Dia naik ke atas jadi magma dan maka dia akan terbentuklah lava. Okey, apa beza magma? Magma iaitu apabila berada di bawah ni dia panggil magma. Tapi bila dia dah berada di atas dia dipanggil sebagai lava. Okey, bila lava ini dia asalnya panas kan. Jadi bila dia sejuk dia akan mengeras. Bila dia mengeras maka terbentuklah bentuk muka bumi. Okey, jadi bentuk muka bumi. Faham? Okey, dah habis. Jadi kita dah belajar kisah pergerakan kerak bumi, iaitu pembentukan gunung lipat, pembentukan gunung bongkah, pembentukan gunung berapi dan juga gempa bumi. Ada empat ni. Okey. Faham? Sebelum tu cikgu nak tunjuk. Okey, cikgu nak tunjuk satu video. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itu yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Di mana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya, saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan terlalu nekat untuk melakukan hal yang aneh-aneh
sama gunung berapi. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.